Untuk pengenalan, JH Penang adalah hospital besar Pulau Pinang. Dikatakan hospital yang paling tertua di Malaysia. Hospital ini pun dibangunkan oleh tentera British juga. Dan sekarang daripada hospital sementara yang di mana 60,000 budak ataupun baby yang dilahirkan di hospital sementara tersebut, sehinggalah hospital yang sebetulnya telah bertapak di jalan residensi, iaitu Georgetown, Pulau Pinang. Sekarang punya hospital. Jadi orang Penang dia tahu lah JH ni kat mana. Sebut JH memang tahu kat mana. Kita semua sedia maklum lah, hospital kot kan. So hospital ni ada orang yang dihantar ke sana merupakan mayat, orang lepas kena bunuh, orang lepas insiden, orang beranak nak bersalin. Jadi perkara-perkara ni dia bukan jadi lagi asing buat kita. Aku ada satu cerita yang di mana ini pengalaman seorang penulis yang menceritakan bahawa ada satu pakcik, dia orang tempatan di Penang. Satu ketika tu dia nak melawat anak dia di hospital, dan pada waktu ketika tu dia pergi ke satu tempat dekat area hospital. Dia ternampak satu makcik tua yang uzur lah, nak katakan uzur taklah sangat uzur, tapi masih boleh berjalan. Dia cari mana bilik mayat. Jadi makcik ni tanya dekat pakcik ni, saya nak tahu mana bilik mayat di area hospital Pulau Pinang. Jadi pakcik ni dengan tanpa segan silu dia kata, tak apa, saya tolong tunjukkan dekat mana. Jadi sebelum dia nak sampai dekat security guard untuk tanyakan bilik tu kat mana, sebab maklumlah hospital besar Pulau Pinang ni besar kot, bukan kecil. Jadi sebelum dia nak sampai tu, dia tanya dekat makcik ni, siapa mayat tu? Makcik tu jawab yang mayat tersebut adalah anak dia sendiri, anak perempuan dia. Okey. Berdasarkan kisah tersebut, anak perempuan dia ni keluar malam. Ini bagi nasihat dekat anak dia, jangan keluar malam. Tak elok keluar dengan lelaki orang pula. Keluar dengan lelaki dan sebagainya. Jadi anak dia tak mau dengar, keluar. Dan pada malam tersebut juga, anak dia insiden mati bersama lelaki tersebut. Apabila pakcik tu dengan makcik tu dah sampai di tempat yang dikatakan security guard tu, makcik tu toleh ke kanan nak tengok makcik tu dan nak inform dekat security guard tu dekat mana ke bilik mayat tu. Maka makcik tu kali tengok dah tak ada. Makcik tu hilang. Misterinya dia hilang. So klinik merupakan tempat pertama ataupun tempat kunjungan bagi semua orang, semua masyarakat untuk dapatkan rawatan ataupun sakit ke, macam demam ke ataupun sakit-sakit lain lah. So aku rasa hampa semua tahu kot pasal klinik desa. Klinik desa ni berada dekat kawasan ataupun tempat-tempat macam pekan ataupun perkampungan. So sebab apa dia ada dekat sini? Untuk memudahkan masyarakat ataupun penduduk dekat kawasan kampung tu dapatkan rawatan sakit ke tanpa perlu pergi ke hospital. Tapi ada satu klinik yang terletak di Gesir Tengah, Hulu Selangor, yang mempunyai cerita ataupun perkara yang mistik ataupun misteri pernah terjadi dekat klinik ni. So antara gangguan yang jadi dekat klinik desa ni, ada satu jururawat ni yang kerja dekat klinik desa ni minta untuk dipindahkan sebab dah tak tahan sangat dengan ada gangguan lembaga hitam yang ganggu dia masa dia tengah bekerja lah dekat klinik desa ni. So gangguan ni tak stop dekat situ je. Ada juga gangguan macam ada satu pekerja ni, dia ada dengar macam bunyi-bunyi pelik dan juga ada bau-bau yang mungkin bau-bau busuk dekat dalam klinik desa tu. Daripada tu juga ada orang nampak lah kelibat nenek tua berkeliaran dekat dalam klinik desa tu, dan nenek tua ni ganggu kanak-kanak yang ada dekat dalam klinik desa tu. Serta ada satu perempuan yang berambut panjang dan mungkin tak nampak muka dia mengganggu pesakit-pesakit dekat dalam klinik desa tu. Ada lagi cerita yang katakan ada histeria ataupun perkara-perkara ada orang kena rasuk dekat dalam klinik desa ni.
Hospital ni dibina pada tahun 1952 dan dirasmikan oleh Lady Templar, iaitu isteri pada bekas kerajaan tertinggi British pada waktu itulah. Hospital ni memang dibina pada tahun 1952, tapi dia menerima pesakit pada tahun 1955. Mungkin 3 tahun tu mereka just nak persiapan apa yang patut kan untuk menerima pesakit. Hospital Lady Templar ni terletak di Ceras, Kuala Lumpur dan dibina pada tahun 1952 dan merupakan hospital yang pertama yang membuat operasi ataupun pemudahan jantung di Malaysia pada waktu ketika dahulu. Tapi kebanyakan pesakit yang menerima rawatan di sini, kebanyakan dia tak sembuh walaupun dia menerima rawatan dari hospital yang lain. Kebanyakan dia tak sembuh. Aku tak pasti sebab apa. Mungkin ada ubat yang tak kena. Kira time-time tu kan mungkin tak apa nak klinikal ataupun tak begitu berkesan sangatlah ubat pada waktu tu kan. Tapi hospital ni tak tahan lama lah. Maksud dia tutup secara berperingkat. Dia tutup setengah, lepas tu setengah lagi dia buat klinik untuk dia still lagi nak buat lah, cuma dia dah tutup sebab yang aku beritahu tadi kan, banyak pesakit yang menerima rawatan kat sini tak sembuh kan, so dia tutup setengah, dia buat klinik biasa hujung ubat tu kan. So hospital tu memang dah dirobohkan 100% dan aku difahamkan mereka dah membina itu rehab Ceras aku sebelum dia buat yang rehab yang aku beritahu tadi tu. Sepanjang yang dia ditinggalkan, banyak cerita-cerita misteri dan seram orang cerita kat situ kan, orang keliling kat situ, yang orang lalu dekat berkaitan dengan Lady Templar ni. Ada yang mereka ternampak macam kelibat lelaki yang berpakaian macam doktor berdekatan dengan bekas dinding yang still ada lagi dekat area Lady Templar ni. Dan ada juga yang orang yang lalu dekat kawasan tu, dia ternampak ada kelibat perempuan tapi dia macam mendukung anak berjubah hitam, kata salah aku, dia macam berjubah hitam, dia mendukung anak sambil dia lalu dekat kawasan Lady Templar tu. Dia macam, bukan nak kata lalu, dia macam mengelilingi kawasan Lady Templar tu. Ada juga ada dengar macam suara perempuan menangis, bayi-bayi menangis. Mungkin sebab itu kawasan hospital kan banyak menerima pesakit kan. Yalah, kawasan-kawasan yang bermain dengan darah orang panggil. Memang tempat kesukaan dia lah kan.